Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dai Ahmad selaku moderator pada pagi ini, juga imam qiyam kita pada pagi tadi. Terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa masjid muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya suka Dai Ahmad ni jadi moderator sebab dia ni insya-Allah laku hafaz Quran. Jadi saya tanya ayat apa pun dia boleh sambung kat leha. Itu bagus. Kadang saya tanya dia ayat yang susah-susah, dia boleh sambung dengan senang. Ya, hari itu saya try dia surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cuba sambung tengok Cik Ahmad. Allahu akbar, dengan senang dia menghafal, mengulang. Baik, ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan tentang makna Al-Quran. Kalau orang tanya kita apa makna Quran? Quran itu ialah menghimpunkan. Quran itu ialah mengumpulkan, menghimpunkan huruf, mengumpulkan bacaan daripada huruf-huruf dan bacaan tadi dikumpulkan dalam satu kata-kata yang tersusun rapi yang dipanggil sebagai Al-Quran. Ulang balik. Kalau orang tanya kita apa makna Quran? Al-Quran maknanya ialah menghimpun, mengumpulkan kata-kata yang dibaca akan dia dengan kata-kata yang baik, maka dia dipanggil sebagai Al-Quran. Dan Al-Quran ini ulama-ulama mengatakan mempunyai 60 sehingga 90 nama. Semakin banyak nama, semakin mulia sesuatu perkara. Nabi Muhammad ada 201 nama. Nabi Muhammad tu 201 nama dia. Yang kita tahu Muhammad Ahmad. Tapi kita tak tahu nama lain. Muqaffi, Mudaththir, Muzammil. Ustaz Ahmad dia tahu. Silakan Ustaz Ahmad. Saya saja perkenal dia tuan-tuan. Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Tahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Husab Jami' Muqtaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Rahab Kamil Iklil Muddasir. Sila sambung. Baik, itu nama-nama bagi Nabi SAW. Al-Quran saya sebutkan tadi banyak nama dia. Ramadan pun banyak nama. Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrul Barakah, Syahrul Mubarakah, Syahrul liyazdadu fihi rizqil mu'min, Syahrul Maghfirah. Banyak nama Ramadan. Al-Quran pun banyak. Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Kitab, An-Nur. Okey, ini nama-nama Al-Quran ni. Al-Furqan. Banyak tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang kata-kata yang Allah bersumpah. Ataupun huruf-huruf yang dipanggil sebagai huruf-huruf bersumpah. Ataupun disebut juga sebagai huruf-huruf rahsia. Selepas huruf rahsia, Allah Ta'ala akan sebut Al-Quran. Allah Ta'ala akan sebut Al-Kitab. Contohnya apa? Alif Lam Mim Zalikal Kitab Yasin Wal Quranil Hakim Taha Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sambung Ustaz Ahmad. Alif. Yang mana? Alif Lam Ra ke Alif Lam Mim ke, sambung je lah. Hamim. Kemudian Tanzilul Kitab. Lagi Alif Lam Mim Ra. Okey.
Kitabun anzalna. Kitabun anzalna. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaik fala yakun fi sadrika harajum min. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Banyak tuan. Asal alif lam mim, alif lam ra, yasin ka, to'a ka, akan ada perkataan yang membawa kepada Al-Quran ataupun Al-Kitab. Yang tak adanya surah apa, Mat? Nun. Bara'atum minallah. Nun. Wal qalbi wa ma yasbudun. Nampak tuan-tuan? Sama ni, tanyalah apa pun dia boleh jawab. Tu saya nak dera dia tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran ini terpelihara sampai kiamat. Maka tuan-tuan tak payahlah nak cari mana tongkat Nabi Musa. Kalau kita dapat tongkat Nabi Musa, senang pergi seberang sana, tak payah bayar tol. Ambil tongkat, pukul je laut, naik Myvi lalu. Jangan tuan-tuan duk cari tuan-tuan. Kalau jumpa pun tongkat Nabi Musa, tuan-tuan pukul lah 100 kali pun tak jadi apa halak tu. Sebab kita bukan Nabi. Tapi yang tu yang orang duk cari. Oh, dia kata saya mencari tongkat Nabi Musa. Mukjizat Nabi yang lain habislah. Baik Nabi Ibrahim ke, Nabi Isa ke, apa benda pun habislah. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar ni, Al-Quran, sampai sekarang, sampai bila-bila dia akan ada. Dan tak ada siapa yang boleh rombak Al-Quran, tak ada siapa yang boleh ubah Al-Quran, tak ada siapa yang boleh cilok Al-Quran, tak ada siapa yang boleh nak buat jahat dengan Al-Quran. Nak ubah ke, nak ubah baris ke, nak ubah makna ke, nak ubah huruf ke, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Apa ayat dia Ustaz Ahmad? Allah Ta'ala jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya. Okey Ustaz, kalau Allah yang menjaga Quran, itu yang di Sweden bakar Quran, kenapa tak ada sama peti orang tu Ustaz? Allah biar je orang yang bakar Quran tu. Tuan-tuan, Allah ni Maha Penyayang. Allah bagi tempoh pada kita. Berapa ramai yang hina Nabi. Dulu orang putih hina Nabi, lalas sekali mati terbakar. Ada yang hina Nabi, lalas sekali masuk Islam. Dulu ada yang membakar Quran, sekarang jadi pendakwah. Lepas dia bakar, dia kaji Quran, masuk Islam pula tuan-tuan. Allah ni bagi hidayah. Sebab tu kita ni orang bakar Quran, kita tak diajar untuk bakar gereja mereka pula. Kita tak diajar pun. Kita minta ambil tindakan kalau ada di Malaysia lah undang-undang kita. Tapi negara mereka tu negara kafir, nak ambil undang-undang apa. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi perlindungan pada kita, bagi hidayah pada kita. Dan kalau Allah nak turunkan balak kepada dia pun, itu hak Tuhan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala jaga di sini. Yang pertama kata Allah, dia yang menurunkan Quran. Sebab itu bila dia yang menurunkan Quran, tidak ada kecacatan di dalam Quran. Maksudnya tidak ada salah, tidak ada silap, tidak ada bengkok, tidak ada yang tak betul dalam Quran, melainkan betul saja. Bila kita tengok mayat Firaun, sampai sekarang ada lagi mayat Firaun tu, orang mencari-cari mana dia Firaun yang menentang Nabi Musa. Maka doktor yang membelah, yang bedah siasat mumia Firaun, bila dia kaji satu mayat Firaun, dia tengok ada kesan garam, ada kesan laut, air laut dalam badan dia. Maka dia pun heran, macam mana
duduk dalam piramid ada air laut. Maka pembantu dia kata, tak payah heran lah, dalam Quran sebut ada Firaun yang mati lemah. Maka ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya baca dalam satu jurnal, dalam buku, dia kata mayat Firaun tu tak reput sebab alien datang. Alien yang mengawetkan mayat tu. Sebab tu kita tak tahu apa bahan yang menjadikan mayat tu tak reput. Hang baca buku siapa? Orang putih tulis, memanglah orang putih tulis. Pasal apa hang tak baca Quran? Allah Ta'ala kata memang dibiarkan mayat Fir'aun, dikekalkan mayat dia itu sampai bila-bila untuk pengajaran orang yang akan datang, termasuk kita. Maka tuan-tuan tak usah duk carilah. Ada yang kata mereka mengawet menggunakan rempah khas. Rempah apa? Alas kapas. Apa? Dah Allah kata dibiarkan, dibiarlah. Sebab apa? Sebab Quran sebut akan dibiarkan dia, makna kekal dia. Walaupun Mesir tu berperang berpuluh-puluh kali, walaupun Kahirah tu berperang berpuluh-puluh kali, tuan-tuan, mereka takkan bom. Allah jaga. Adakah Allah sayang pada mayat Fir'aun? Tak. Allah sayang pada kita. Jangan jadi Fir'aun melawan Tuhan. Nampak mayat dia ada lagi. Yang kedua, sebab Allah yang jaga Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bahawa mayat Fir'aun itu kekal. Bahawa mayat Fir'aun itu disuruh pergi tengok. Kalaulah mayat dia hancur, kalaulah mayat dia reput, kalaulah mayat dia terbakar kena bom, Al-Quran tak betul. Sebab ada ayat dalam Quran, surah apa Ustaz Ahmad? Surah Al-A'raf. ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Kemudian daripada itu kami utuskan Musa kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin Firaun. Tetapi mereka menzalimi Musa, mereka menolak Nabi Musa. Kamu pergi tengok apa jadi pada orang yang buat rosak. Fanzur, maka tengoklah. Kalau Allah kata pergi tengok, pergi tengok tak ada, macam mana? Kita kalau Allah kata pergi tengok, maknanya benda tu ada. Bila benda tu ada, adalah dia. Maka Allah Ta'ala suruh kita pergi tengok, bukan mengagungkan dia. Pergi tengok, Allah tak besar mana orang tua ni, tapi melawan Tuhan. Dia suruh tengok tak? Ui, hang ni pergi tengok. Mayat dia jumpa di mana? Mayat dia jumpa dalam kubur piramid. Nama dia kubur tu, nama dia piramid. Kita panggil kubur lah, mereka panggil piramid. Piramid tu menatang apa? Piramid tu bukan istana dia. Piramid tu tempat simpan mayat-mayat Firaun. Kalau tempat simpan mayat Firaun pun hebat, agak-agak istana dia macam mana? Tuan-tuan buat perbandingan. Pergi tengok kubur kita. Tak pernah kubur kita belah mana? Belakang. Belakang. Pergi tengok kubur. Batu nisan tinggi mana? Dia punya kepuk dia tinggi mana? Ada tinggi tu. Rumah kita, 4 tingkat. Ada hak rumah 80 tingkat tu sebelah tu. Tak mana faham? Tak faham sudah tuan. Okey, kubur kecil, rumah kita besar. Kalaulah kubur Firaun besar tu, rumah dia besar mana? Lagi besar. Allah kekalkan kubur dia, Allah hancurkan rumah ligai dia, istana dia, untuk jadi pengajaran pada kita. Suruh ambil iktibar. Jadi ini dia Quran. Apa yang Quran kata, mesti ada. Tuan-tuan carilah contoh dia apa? La tabdila li khalqillah, la tabdila li sunnatillah. Tidak akan berubah ciptaan yang Allah ciptakan. Sebab tu manusia dia tidak ada evolusi. Adik-adik ni hak bawa SPM tu ramai-ramai duduk kat luar. Tadi saya tanya adik tu, hang nak jawab apa? Dia 4, dia paling kecil sekali. Hak lain semua tingkatan. Mereka belajar di sekolah tentang teori evolusi. Evolusi itu apa?
Evolusi dia meningkat. Dulu kereta Ford buat, Daimler buat, nak start kereta tu kena start kat depan. Dia pulas kat depan enjin, gong. Maka naiklah kereta, tayar kurui. Naik. Itu evolusi. Ford, Daimler, Mercedes dia buat. Daripada kereta hak kurus lagu tu, dia beri kereta hak panjang. Sampailah sekarang kereta tak payah start lagi dah, main tekan je button. Sekarang tak payah tekan button dah, duduk di atas tu, kereta duduk di bawah, start gitu je. Duduk flat tingkat 40, kereta bawah, start. Aircon pun hidup. Turun sejuk dah, jalan terus. Ada yang turun, kereta tak ada, jalan sendiri. La ilaha illallah. Tu nama dia evolusi. Tuan-tuan nampak mikrofon saya ni? Ni, tak ada wayar. Zaman Piramli Saloma lo, seketui. Mikrofon tu seketui, tiang di bawah. Sebab tu mereka tak boleh menari, duduk tegak satu. Lepas tu dia mari wayar panjang, boleh menari satu dewan. Tapi wayar tak cukup panjang sampai habis. Lalah mereka buang wayar, jadi wireless. Ni kalau saya ceramah tingkat atas, tuan-tuan duduk tingkat bawah balik. Mana Ustaz Kazim tam, mana pun duduk di atas. Buatnya saya sakit perut, duduklah jamban. Tuan tahu ni, nampak evolusi. Yang ni lagi canggih, nampak tak lagu tu. Macam Michael Jackson. Tapi manusia tak jadi macam tu. Allah Ta'ala cipta. Yang ni pun Allah Ta'ala izinkan manusia cipta jadi. Allah yang buat ni, bagi idea pada kepala otak manusia. Tapi ciptaan manusia, Allah yang buat. Tetapi manusia tak boleh buat manusia, Allah yang boleh buat. Dan manusia dia takkan jadi lain. Dia takkan jadi lain. Manusia ni dia selepas ni dia jadi apa? Tak tahu, jadi harimau. Tak jadi. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Dia macam ni, manusia ni dia ada teori, dia ada evolusi, dia makin meningkat. Dulu dia berjalan 4 kaki. Oh, siapa dia? Manusia lah. Dulu dia jalan 4 kaki. Oh, bulu penuh satu badan. Oh, nama dia apa? Beruk. Oh, lepas tu beruk tu dia lama dia berjalan tegak sikit. Bulu makin kurang. Kemudian jalan tegak sikit lagi. Bulu makin kurang. Jalan tegak sikit lagi. Tinggal bulu dada. Lepas tu jadi orang. Iya. Lepas jadi orang jadi apa pula? Dia stop dalam situ. Nampak betul nipu je tuan-tuan. Bah tak stop. Okay, handphone tak stop. Televisyen tak stop. Dia akan terus berkembang. Ni tuan-tuan nampak kamera ni. Satu Sony, satu tak tahu nama apa tau. Samsung. Lepas Samsung, dia akan naik lagi jadi Samsung. Tuan-tuan boleh faham tak? Dia akan beranak lagi. Macam baju saya. Ni baju saya ni. Ni baju batik. Akan datang lepas ni baju yang tak payah setrika. Dah ada dah. Tak payah setrika. Bola mesin basuh tak payah setrika, bersih tu. Lah. Tu nama dia evolusi. Pasal manusia buat. Tetapi ciptaan manusia Allah takkan berubah. Allah sebut dalam Quran. Sebab tu yang akan terus beranak ialah orang perempuan. Takkan ada laki-laki yang mengandung. Nikah suami isteri kahwin. Siapalah antara kita ni abang yang nak mengandung? Tak tahu, kalau abang mengandung pun tak apa. Mana ada yang akan mengandung isteri dengan izin Allah. Dia takkan, kita akan cuba menjadikan laki-laki boleh bersalin ya. Kalau takkan jadi apa. Hang pandai lagu mana pun. Laki-laki takkan mengandung. Dia akan hanya mengandungkan orang perempuan. Tak mana faham? Tak faham sudah. Begitulah dengan nyamuk. Begitulah dengan kuman, dengan virus. Kalaulah manusia, kalaulah ciptaan Allah berevolusi,
Oh, lorak. Teruk tuan-tuan. Teruk. Lepas laki perempuan, lepas perempuan pundan, lepas pundan tak tahu. Dia akan jadi dua, min zakarin wa unsa, lelaki dan perempuan. Jangan takut. Anak hang ni lahir besok tak tahu lama anak kita mak laki ke perempuan. Ke tak tahu apa mak anak kita mak, tak ada dia dua je, laki perempuan. Yang ni yang kadang-kadang orang-orang dia lupa tentang sunnatullah ni. Contoh dia apa? Nyamuk. Nyamuk adalah nyamuk. Dia takkan timbul pula. Kita menemui nyamuk yang terbaru, membawa penyakit denggi, dan yang terbaru ni membawa penyakit lain pada denggi, nama dia dengius. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu 2-3 tahun lepas ada orang kata kuman ni dia ni varian ni, minggu depan dia varian ni, minggu depan dia varian ni, dia varian ni. Tuan-tuan ingat tak 2-3 tahun lepas? Saintis menemui varian terbaru. Nama apa pula? Korokron nama dia. 2 minggu lepas tu varian terbaru yang lebih membahaya keluar. Kalaulah Allah Ta'ala buat macam itu tuan-tuan, habis manusia. Melainkan manusia yang buat benda itu, maka jadilah macam-macam jenis. Tuan-tuan tengok kipas angin kita ni. Dulu bukan macam itu. Dulu kipas angin pegang macam tu. Sekarang kipas angin macam itu. Sekarang kipas angin macam ni guna remote. Tak ada wayar, tali dah, mana ada tali mak. Dulu tali, tarik tali putus tali. Oh sudah, lari keluar takut Tok Siap marah. Lah tuan-tuan, remote hilang, pakai duk tengok saja. Ciptaan manusia yang akan menjadikan varian-varian ini. Kalau kita baca dalam Quran, la tabdila li khalqillah, tidak akan berubah ciptaan. Rimau macam tu lah rimau. Dia takkan jadi rimau lain pula. Naik rimau ni, rimau apa ni? Ni rimau Domikron. Ni hak keluar terbaru pula harimau Komikron. Yang ni harimau Autakron. Oh tak ada. Allah punya ciptaan macam tu. Tapi sayang, orang tak mau rujuk pada Quran. Orang kata virus ni terbaru punya, virus ni beranak baru punya. Dia menikah ni, dia lagi baru. Oh, manusia yang buat benda itu. Manusia yang buat. Jadi macam mana nak hentikan varian-varian tu? Tangkap yang buat tu. Selesai masalah. Bila saya cakap macam ni 3 tahun dulu, orang marah saya. Kita ada Quran, kenapa engkau tak rujuk pada Quran? Allah Ta'ala dia takkan cipta kuman ke, virus ke, yang manusia kalah dengan benda itu. Saya ulang balik. Manusia ini adalah sebaik-baik makhluk. Quran cakap, apa ayat dia Ustaz Ahmad? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni dijadikan sebaik-baik makhluk. Makhluk lain tak boleh lawan manusia. Tiba-tiba 3-4 tahun lepas kita dikalahkan. Duk jauh-jauh, bahaya. Tapi balik rumah duduk sebelah bini pula. Macam mana nak cerita? Manusia takkan dikalahkan sebab dia paling hebat. Hari ini dan berpuluh tahun lepas kita diajar ada benda yang terbang lebih laju pada manusia. Nama dia alien. Ada benda yang lebih canggih daripada kita. Nama dia UFO. Kita pun percaya siang malam pagi petang UFO ditembak jatuh di Kansas City, Amerika. Nampak tak? UFO dikesan di China dan ditembak oleh tentera China. Kita duduk di Pulau Pinang, duduk tengok kat langit, main bagi kita pula apa. Tu duduk percayalah tuan-tuan. Allah dah kata dah, makhluk yang paling bagus di darat dia boleh terbang, di bumi dia boleh terbang, di laut dia boleh menyelam, manusia. Manusia ni kalau dia berenang di laut, dia berenang lebih seronok daripada ikan. Cuba tengok manusia berenang di laut macam mana. Duduk atas kapal, relax. Ikan tak relax macam tu.
Tuan-tuan pernah tengok ikan sila panggung duduk atas air. Kita kalau naik cruise tu sila panggung pakai spek hitam, ada air oren ni, boleh berjalan dia. Lemahlah aku naik cruise tak seronok. Hang boleh menyelam dalam kapal selam, hang boleh berlayar di lautan dengan speedboat, dengan lajunya. Kita pun tengok burung di langit, seronoknya burung terbang. Tambah pula dengar lagu P. Ramlee, terbanglah burung terbang, nampak tak? Terbang tinggi-tinggi. Kita begitu. Manusia kalau terbang lagi seronok pada burung. Tuan-tuan ingat burung tak lenguh? Tuan-tuan ingat burung tak lenguh? Lenguh. Manusia kalau terbang, pramugari layan dia. Tidur 8 jam pergi Mekah. Jaga-jaga nasi, tidur balik. Jaga-jaga nasi, tidur balik, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat burung boleh makan nasi sambil terbang? Allah bagi pada kita, Quran sebut, tiba-tiba kita kata ada makhluk lain lebih canggih daripada manusia, nama dia alien. Nampak benar nipunya, tuan-tuan. Sibuk kita hari ni, kita akan buat ekspedisi pergi ke bulan. Engkau tak payahlah ekspedisi ke sana, tempat engkau di bumi, apa yang nak ke bulan? Allah sebut dalam Quran, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di sini, dan di bumi sahaja ada kehidupan untuk kamu, tetapi sedikit daripada kamu yang bersyukur. La ilaha illallah, tuan-tuan. Kita sibuk tengok di atas, kita lupa bahagian kita di bumi. Akhirnya orang lain ambil bahagian kita di bumi. Tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran bukan hanya dibaca untuk orang mati. Al-Quran untuk kita. Tuan-tuan tanyalah 1000 persoalan, 1000 jawapan ada di dalam Al-Quran. Itulah dia mukjizat kalamullah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepanggilan untuk permulaan bicara kita pada pagi ini. Kita nak lihat pula apa kaitan Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar ni yang kita tahu. Bagaimana Lailatul Qadar ini dijadikan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Adakah Al-Quran diturunkan pada malam tersebut? Dan apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Orang kita ni, tuan-tuan, kerja dia tikai tak habis-habis. Tengok Ustaz Kazim lah, subuh-subuh pakai uji batik. Apa? Orang macam Ustaz Ahmad tu lah, pakai jubah baru betul. Kerja dia tikai, tuan-tuan. Sebaik saya pakai uji batik, buat saya pakai t-shirt, dia tikai. Ni Ustaz, tanya ni, ya. Ni hari ni kita sambut nuzul Quran kan? Ya. Nuzul Quran ni Quran turun kan? Ya. Tapi saya baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata Quran tu turun malam Lailatul Qadar. Nabi kata Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Ni apa cerita ni? Sat 17 Ramadan, sat 10 malam terakhir, sat Lailatul Qadar. Saya penin Ustaz. Tu yang saya malas baca Quran, penin. Kawan dah malas baca dah, tuan. Suruh mengaji tak mau, suruh dengar ceramah tak mau mai. Okey Ustaz Ahmad, surah Al-Qadar Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, ayat yang pertama, inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sebutan dia apa? Malam Al-Qadar. Kalau tak mau sebut malam, Lailatul Qadar. Setengah orang dia sebut malam ni rasa malam Lailatul Qadar. 3 kali malam. Malam pun Laila, Laila pun malam. Aku rasa malam ni malam Lailatul Qadar. Nampak tak? Sebutan dia, aku rasa malam ni Lailatul Qadar. Itu je lah. Tak payah sebut malam Lailatul Qadar 2 kali lah.
Orang kita selalu salah kan saya sebut malam Lailatul Qadar Ustaz? Tak salah, tapi jadi pelik. Jadi pelik. Orang tanya pada kita, wartawan tanya pada kita, apa pendapat Pak Cik tentang kempen ni Pak Cik? Pendapatan saya, nampak. Orang tanya, apa pendapat Pak Cik tentang kempen membasmi nyamuk? Pendapatan saya, baguslah kempen ni. Pendapatan tu Pak Cik, duit gaji Pak Cik. Serupalah malam Al-Qadar. Kalau tak mau sebut malam, Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam Al-Qadar Al-Quran. Habis itu sekarang Ustaz, 17 Ramadan. Bila masanya Lailatul Qadarnya Ustaz? Nabi kata carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran melalui beberapa proses penurunan. Pertama, diturunkan daripada Luh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah. Nah ni, daripada Baitul Izzah ni tuan-tuan turun ke langit dunia ni, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan turun sekaligus. Dia ambil masa 23 tahun, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pendek kata 23 tahun lah turun. Tetapi daripada Luh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah itu pada malam Al-Qadar yang Allah Ta'ala sebut, inna anzalna fi lailatul qadr. Tetapi daripada Jibril turun pada Nabi Muhammad, turunnya pada 17 Ramadan yang kita sambut hari ini. Jadi betul lah tu, dia turun sekaligus pada malam Al-Qadar. Dia turun sedikit bermula pada 17 Ramadan. Baru saya faham Ustaz. Pak tu kena mengaji, bila tak mau mengaji jadi pening. Ya, jadi pening. Banyak orang dia tak mau mengaji, bila dia tak mau mengaji dia jadi pening. Saya rasa pening Ustaz, pening apa? Mana ada Al-Quran memeningkan? Surah Toha Ustaz Ahmad. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Toha. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu. Tak ada. Al-Quran lah yang menyenangkan. Bahasa dia senang, tulisan dia pun senang disebut. Tak ada satu benda pun tuan-tuan yang susah. Baca yang susahnya bahasa Perancis. Boleh pula hang belajar. Saya ceramah satu tempat, ada satu orang Bangladesh. Saya nak balik, dia tahan kat tangga. Ustaz, mu tanya sikit. Ya. Apa saya Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Kenapa? Susah mau baca. Susah mau baca. Saya tanya, you sudah duduk Malaysia sudah berapa lama? 2 tahun. Dulu you pandai dah cakap Melayu? Tak pandai. Sekarang sudah pandai. Kalau dulu you tak pandai cakap Melayu, 2 tahun sekarang you dah pandai cakap Melayu dan kahwin pun dengan orang Melayu, takkan 2 tahun you belajar Quran you tak pandai Quran? Masalahnya you tak nak belajar. Belajarlah tuan-tuan tentang Quran. Jangan duk kata susah. Al-Quran tu ialah satu sebutan yang mudah untuk disebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut elok-elok. Qul huwallahu ahad. Inna a'tainah. Qul ya ayyuhal kafirun. Taknya jadi susah pada kita. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila sebut tentang Lailatul Qadar, kemuliaan dia menyamai dengan 1000 bulan. Kemuliaan beribadat pada dia bersamaan dengan 1000 bulan. Macam mana nak buat dia ni? Kami di Al-Barakah ni tuan-tuan di Ipoh, yang jadi imam Qiyamulai dia Ustaz Ahmad, Ustaz Izu lah apa. Bermula malam pertama Ramadan kami dah cari Lailatul Qadar. Malam pertama puasa tu, besok puasa, malam ni dah start lah. Setiap malam Qiyamulai. Berapa lama dah Ustaz buat? 17 tahun. 17 kali Ramadan.
Jadi kalau tiap-tiap malam kita dah standby, tiap-tiap malam kita sembahyang, tiap-tiap malam kita qiyam, takkan tak jumpa Lailatul Qadar. Oh teruk Ustaz, saya kerja. Saya kerja Ustaz. Ustaz faham saya kerja. Abang kerja apa? Yalah saya masuk kerja pukul 7.30, pukul 8. Kalau saya qiyam, macam mana Ustaz? Nombor 1, abang qiyam pukul 5.30. Bangkit sahur tu. Ni bangkit sahur duk buat muka cor atas meja, duk menung ngantuk. Cuba hampir ambil wuduk, hampir sembahyang 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir. Selesai masalah. 5.40 habis dah sembahyang. 5.40 hampir sahur. Simple. Bukannya nak senang sembahyang pukul 2 pagi. Tak. Tiap-tiap malam tuan-tuan qiyam, tiap-tiap malam tuan-tuan bangun tahajud sampai malam penamat, takkan tak jumpa Lailatul Qadar. Tak jumpa Ustaz oi. Tiap-tiap malam saya sembahyang tak jumpa. Pasal apa? Mana ada pokok sujud? Saya buka tingkat tiap-tiap malam duk cokong, habis 2 rakaat tengok, habis 2 rakaat tengok, tak ada mana pokok sujud. Laut duk elok Ustaz, saya duk flat atas nampak laut tak ada, ianya beku Kalau laut tu beku abang Din weh, kapal lagu mana? Tengah-tengah duk belayar, berhenti kapal. Pon bunyi siren. Kenapa kapten? Lailatul Qadar. Laut beku. Tak akan menung kapal-kapal tu tuan-tuan. Janganlah faham macam tu saja. Ada yang faham pokok sujud. Betul kalau ada Allah Ta'ala nak tunjuk, boleh jadi. Tapi bukan semestinya. Katalah pokok tu sujud, rumah tuan-tuan tengah-tengah kampung, pokok keliling kelala. Tiap-tiap tahun buat lain rumah. Beli kayu, beli papan batu semua. Kenapa Din? Semalam Lailatul Qadar dia timpa dapok habis semua ni yang buat lain nak raya ni. Janganlah faham lagu tu. Yang mencari Lailatul Qadar ialah yang menghidupkan dia. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Daklah ustaz makcik nak kata lah Allah kata Islam ni adil, tahu? Tapi tak tahu lah, tak makcik tak kata tak adil, tapi tu dia lah macam kami ni orang perempuan tak boleh nak cari pula mai haid pula dah. Orang lelaki tak ada haid tapi suruh cari Lailatul Qadar, tapi mai kat makcik ni mai haid pula. Oh makcik ada haid lagi. Betul ada lagi makcik makan nyonya benar. Oh. Umur 60 ada lagi. Umur 60 pun sihat lagi ustaz. Tu macam mana kami nak sembahyang? Kami ini cuti, puasa pun tak boleh. Makcik, Allah Ta'ala ni penyayang pada orang perempuan. Sebab tu dia bagi haid. Orang perempuan lah yang paling teruk sekali puasa. Orang perempuan tak bangkit esok, gelap rumah. Tu. Dengan sebab orang perempuan tu bangkit esok, cerah satu flat. Dia menjerit tu lah. Sahur! Dia panggil anak-anak dia. Nama mak dia Peri. Peri nama mak dia. Sahur! Yang bangun jiran, laki tak bangun kak. Dah bangun dah Kak Leha, terima kasih lah tolong menjerit. Dia masak lah, dia buat kerja lah. Suami main makan, anak-anak main makan je, mata pejam, mulut dungun ngop. Sekali lagi nak basuh pinggan ni siapa? Isteri juga. Yang nak basuh pinggan, basuh kain, kemas rumah. Anak-anak hari ni cuti. Nasib baik ada qiyam pagi ni. Tidak sambung tidur lepas sahur. Isteri tak sambung tidur. Pergi basuh kain. Pergi mok lantai lah apalah. Hak mana jahit baju. Hak mana buat kuih semprit. Duk sila kat dapur. Baju tak pakai, duk kembang je. Buatlah kuih semprit. Saat lagi basuh kain, saat lagi sidai kain, saat lagi pergi market beli ikan. Saat lagi anak pula telefon nak di asrama hantar pula. Oh teruknya.
Mai rehat saat tengah hari, tidur saat pula cucu pula mai lompat atas perut, bangkit pula tok tu. Mai petang saat lagi nak masak, saat lagi nak siap masak, nak buka, nak kemas dapur, saat lagi nak main masjid sembahyang tarawih, nak tadarus lagi. Allah, teruknya orang perempuan. Mana dengan mengandung, mana dengan kerja lagi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi cuti seminggu rehat. Tu nama dia ABC. Allah bagi cuti. Bukannya tak adil kat lihai, Allah bagi cuti. Habis tu kami ni ustaz, laki-laki kami pun nak cuti juga. Nak cuti pasal apa? Tak, kami pun naklah uzur juga. Kalau laki-laki datang haid, siapa nak jadi imam? Empat imam datang haid. Tak pening kita. Tengok senarai kat whiteboard tu. Imam Din, haid. Imam Dolah, istihadah. Imam Mahdi mengandung beranak. Sudah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia letakkan sesuatu pada tempat dia. Meletakkan sesuatu tempat tu nama dia adil. Walaupun makcik tak boleh semayang malam-malam akhir Ramadan, tapi makcik boleh zikir. Zikir makcik pahala dia macam 83 tahun. Makcik tak boleh zikir, makcik masak pada suami makcik masak pada jiran-jiran, sedekah pada mereka, macam makcik layan suami makcik 83 tahun. Kalau makcik tak boleh nak sembahyang, makcik datang uzur pula malam-malam yang terakhir, ni mai sedekah, iftar, pi bayar zakat, pi sedekah, pi tengok anak yatim, tolong anak yatim. Banyaknya amalan yang boleh kita buat. Bukan suruh main lato-lato. Ni dah kata dah mari haid tak boleh sembahyang, duk tengok TikTok daripada subuh pergi ke subuh. Tengok TikTok pula artis bercerai, bertumbuk, dah cerai nak rujuk balik, tak tahu. Satu kerja pula duk fikir masalah mereka. Dah lah bini lawa-lawa tu cari hak lain siapa. Ada fikir apa siapa? Apa ni lah, tak tahu lah hampa lah. Sekali buka pula lah, pergi menikah baru pula dah, hak bini muda pula dah, sembahyang dengan anak dia. Apa lah ni lah, nampak? Tak ada faedah langsung. Tengah-tengah duk tengok main pula dah. Hari raya yang mulia. Astagfirullahalazim, hak mana pula dah. Kita duk ngata pula dah pada penyanyi nombor 1 kita. Tak pernah faham, tak faham sudah. Biarlah dia trending, dia pakai apa benda lantak pi dia lah. Dia nak diterima sebagai penyanyi nombor 1, biar pergi kat dia. Kita duk kata apa? Kalau rasa tak berkenan, swipe. Kalau berkenan, tengok sedap lagu dia, sedap. Ni dok bincang laki bini, abang cuba tengok abang mana tu. Pakai lah macam apa? Ketat-ketat tu apa? Kau duk kira dia pakai ketat. Nu hak naik bersikat. Hak geng naik bersikat tu. Ketat tak? Hak tu naik bersikat pagi-pagi nu pakai topi, pakai baju ketat tu. Macam? Tuan-tuan tak nak komplain? Tang hak seluar dia, hak bawah tu dia. Hak perempuan pun tu yang ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik masuk basikal. Pasal anak dara pun naik basikal, ketat baju. Dia bukan tengok depan, dia tengok orang sebelah. Dia tak tahu longkang depan tu. Kalau tuan-tuan bantah dia pakai lagu tu, tuan-tuan juga kena bantah. Hak menyelam dalam laut. Hak duk scuba diving pun semua duk dalam laut, pakaian lagu tu. Tak ketat ke makcik tu? Jadi bukan saya sokong dia, tak. Kalau kita kata baju tu ketat tak sesuai, hak duk bersikat lagi ketat tuan-tuan tu. Jadi kena adil lah. Dia senang cerita, tak usah tengok menatang tu, mai tengok Quran. Dalam Quran ni tak ada mencarut, dalam Quran tak ada maki, dalam Quran tak ada benda-benda yang jahat. Dalam Quran ni tengok saja pahala, baca pahala. Satu huruf ni tuan-tuan 10 pahala, satu huruf, bukan satu ayat.
Tapi kita tak mau cari pahala, yang kita nak cari dosa. Mengata padahal bulan puasa. Waw satu huruf, ba satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, satu huruf, qaf satu huruf tu 10 pahala. Tuan-tuan bayang tengok, wabil haq tu saja duk ada 5-6 huruf, tang situ saja duk ada 60 pahala tang situ. Tapi ustaz, makcik tak lancar. Wabil lalah anak dia kata, mak bil elektrik tak bayar ke? Sedaqallah. Sudah makcik tak lancar, tapi makcik berusaha juga nak baca. Makcik dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala bersusah-susah nak baca. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqq. Nampak tu, geng tadarus tegur haqq wabil. Sudah tuan-tuan, geng tadarus nak ramai hak sangkut lagu tu, masam 5 orang tak khatam lah. Kita tahu ni duk tunggu dia tuan-tuan. Nak buat macam mana? Sebab tu kalau geng tadarus kita ada hak slow lagu tu, jangan duk cubit paha dia. Ni boleh lah masuk geng lain. Kami ni geng fast track ni. Hang ni slow track ni kata. Sian kat dia. Tahun depan tak masuk dah. Orang tak masuk tadarus ni sebab apa? Pak Sai, kita pilih. Ni kami kumpulan laju tau. Dah bukannya apa kan, takut hang terasa lah kan. Ni cakap terang lah kan. Laju ni kok hang masuk, hang lambat kok hang terasa lah. Hang masuk geng depa tu semua bodoh-bodoh semua masuk. Kesian tuan-tuan halau dia. Akhirnya tak masuk. Nombor 2, Pak Sepa tak masuk tadarus tahun ni tak masuk. Pak Sai tak dapat hadiah tahun lepas. Waktu khatam tu, yang ni dapat tudung, yang ni dapat telekung Siti Fauzana dia dapat. Dia tak dapat. Saya tak ada telekung ke, saya pun tadarus juga. Tak tahu peruntukan 30 je. Hang bagi nama dak hari tu. Apa tak bagi nama pula aku masuk tiap malam. Tak tahu kan, tak ada nama hang pun tak ada. Merajuk bela tak dapat. Padahal telekung tu pergi kat Maidin RM19 9 kupang dapat. Merajuk entah. Yang ketiga Pak Sepa tak masuk dah tadarus tahun ni. Cara ketua kumpulan tu tegur. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqq. Sudah tuan-tuan. Cara tegur tu dia terasa tuan-tuan, dia pergi duduk ujung. Malam kedua duduk ujung baca seorang-seorang dia. Kita tanya dia, "Mat, hang tak masuk geng depa?" "Malah. Aku baca salah. Saya salah aku baca. Baik aku baca seorang betul semua." Sudah tuan-tuan. Tu bukan tadarus tuan-tuan. Allah leceh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, baca Quran tak boleh baca Quran ni kita dengar. Kita uzur, kita dengar bacaan Quran. Kita tak boleh baca Quran. Grup tadarus ni sekali khatam, sekali baca 2 jam, 1 jam, lengoh tuan. Kita baring pun tak apa, duduk atas lantai ni, atas kapet baring, dengar dia baca. Hak baring tu mau dapat pahala. Ni dak, saya tak boleh baca, saya terasa, saya tak dapat kem pelikat cak gajah duduk, saya tak mau masuk, saya nak balik rumah. Rugi. Allah Ta'ala nak bagi pahala, kita tolak. Allah Ta'ala bagi satu malam yang istimewa, kita tolak. Sekarang ni kita dah nak masuk dah 10 yang terakhir. Sepatutnya tuan-tuan makin ligat buat ibadat. Ni dak makin longgar. Malam ni nak minta maaf. Mak mana mak? Masjid. Mak apa? Nak minta maaf lah dengan jemaah masjid. Awak tahu malam esok tak pergi dah masjid. Dia main lepas sembahyang tarawih tu minta maaf. Dia pusing semua jemaah. Minta maaf lah tak main dah besok. Minta maaf lah tak main dah besok. Hai, kita banyak malam lagi hajah hai. Nak buat kuih tak mau main dah. Lah.
Lorak sungguh tuan. Ada yang tak bangkit esok lah. Malas dah bangkit esok, dia kata tak apa, tak bangkit pun tak lapak lah. Ada yang tak main masjid dah tarawih. Pak Seva. Sekarang ni siang malam pagi petang, indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Oh sudah tuan. Sagi Mak Jais selamat hari raya Aidilfitri mulia. Sagi mai pula Aisyah pula di pagi hari raya. Mai Habib Ramli nostalgia sekali. Di hari raya. Oh sudah tuan-tuan. Kita pula duduk di Penang, asal di Perak tu, di Ipoh, tiap-tiap hari radio pasang, balik kampung. Sekarang tuan-tuan teringat Lailatul Qadar ke tuan-tuan teringat nak raya? Kalau saya jadi orang besar tuan-tuan, saya buat keluar arahan, radio tak boleh pasang lagu raya. Supermarket tak boleh pasang lagu raya. Sekarang ni kita pasang cerita tentang menghabiskan Ramadan. Nak pasang lagu raya lagi 2 hari, tak pun malam raya baru pasang. Supaya tidak menghilangkan minat orang mencari Lailatul Qadar. Dengan sebab duk sebut raya. Oh sibuklah pergi cari kuih raya. Sibuklah cari baju raya. Sibuk. Lailatul Qadar terlepas. Padahal tuan-tuan, baju raya tu tiap-tiap tahun orang jual. Tiap-tiap bulan ada jual. Kuih raya tu tuan-tuan pergi RNA tu. Kuih loyang ada, semperit ada. Raya Taipusam ada, raya Cina depa menega. Raya Pongal depa menega. Dak yang kita duk buat pasal apa? Yang hak Lailatul Qadar ni sini dah. Habis Ramadan dia tak ada. Kita sanggup tinggalkan dia, kita cari hak lain yang boleh dapat bila-bila masa. Tarawih ni lagi berapa hari nak buat, lepas tu tak ada. Walaupun pengurusi masjid buat pengumuman pada pagi raya sebelum sembahyang, saya sebagai pengurusi masjid nak maklumkan atas permintaan kaum ibu dan semua jemaah lah. Mereka cukup bangga, seronok sembahyang tarawih baru ni. Jadi kami dah setuju untuk sambung pada bulan Syawal sembahyang tarawih. Gilanya tuan ni. Buatlah malam lain tuan, bid'ah tak ada dah lah, habis dah. Habis Ramadan tak ada tarawih. Ni zakat fitrah ni. Habis Ramadan fitrah tak ada. Tu pun duk berkira lah nak bayar zakat. Sampai lah tak buat keputusan lagi. RM7 ke, RM14 ke, RM21 duk menung. Sampai lah tak bayar. Leha, nak bayar RM14 ke RM21? RM21 tu dia kata kalau makan beras panjang, beras basmati, zakat RM14-21. Kita makan beras basmati dia. Kita makan bas hidup. Oh, bas hidup dah. Ni hak RM14 ni beras wangi, beras siam ni lagu mana? Mana nak ada beras siam abang oi. Kita makan beras rambutan je. Jadi RM7 sudahlah. Dengan Tuhan berkira. Dia pergi jumpa Amir kat masjid. Bawa RM50, anak 5. Dia isteri dia 7 kali 7 49. Buat keluar RM50 bagi ke Amir. RM1 balik. Dia minta balik kat ustaz tu, baki RM1. Ustaz tu buat carilah tamana RM1. Duk cari lambek gulung dia tamana. Saja cari bawa tak jumpa. Kok nak sedekah RM1 tuan. Padahal ada je RM1 tu. Duk tunggu kat setengah jam. Tak apa cari-cari, saya tunggu, tak apa, saya masa banyak ni. Astaghfirullahalazim. Hang sedekahlah kat tu Amel tu. Kawan duk tunggu pada subuh sampai ke subuh. Benda-benda ni tuan-tuan akan meninggalkan kita ni. Sedekah untuk iftar akan berakhir. Hari ni saya tengok seronok nasi apa nama? Nasi kandar kampung Melayu. Oh,
Saya baru sampai pada Kuala Lumpur, jam gila tuan. Allah, gila pun tak jam macam tu. Dengan lori terbakar, dengan ribut tumbang pokok dekat highway menong. Bila lah aku nak sampai Ittifaq ni tuan-tuan. Saya ikut Ittifaq di sini kot. Yang pokok terbalik dekat Sungai, ribut tu. Nak jatuh atas lebuh raya. Jam daripada Sungai Buloh mai ke Rawang. Rasa tak raya lagi, mesti pun jam buat ni tu. Sik baik ada ni hero kita ni. Dia pederah dulu. Tuan-tuan, tak lama lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Termasuklah Lailatul Qadar. Jadi sebelum dia meninggalkan kita, buat yang terbaik. Macam mana kita raikan tetamu mai kenduri kahwin kita. Sebelum tetamu tu balik, kita bagi makan kenyang-kenyang pada tetamu. Hai, makan lagi, makan lagi. Makan lu, makan lu. Pak So. Hai, aku makan, mai tak makan tak kena ni. Marah kalau tak makan. Cedok nasi kat dia, buh ayam masak merah lah, buh kurma lah, buh semua benda. Bila dia dah habis makan, tuan-tuan, bagi pula tembikai lah, telok lah, bagi semua. Dah habis nak balik tu, bagi goodies pula. Bagi dia puas hati. Buat balik begini, goodies tu. Dengan sugi, sugus, semuanya ada. Cumi and ciki buat balik. Gini naiklah kereta tu. Hoi, buat balik. Pasal apa? Pasal nak bagi tetamu puas hati. Tuan-tuan, Ramadan ni tetamu kita. Takkan dia nak balik kita tengok. Balik lah. Balik lah. Kalau tetamu mai rumah kita buat macam tu ke? Tengok. Balik lah. Bangkit layan dia pun tidak. Tak bagus tu. Kan tetamu nak balik, kita bohlan tapawel. Boh siang. Ni, senang nak buka puasa hari, tak payah singgah mana-mana dah ni. Beli semua ke depan, bagi semua dah, makan. Seronok kita layan. Satu keluarga hantar ke pintu. Cucu, cicit. Tok hak lumpuh pun berjalan. Padahal lumpuh, dengar kata menantu nak balik, bangun jalan. Hantar sampai ke pintu. Tetamu balik je, lumpuh balik. Masuk dalam balik. Kita layan tetamu macam tu. Takkan Ramadan ni tetamu setahun sekali kita buat bodoh. Masjid kosong. Dia duduk tunggu kita. Tarawih. Kita lalu. Qiyam mulai. Tidurlah. Quran dah khatam dah pun. Sedekah tiap-tiap hari dah tak nak sedekah dah. Yang kita buat ialah shopping, baju raya, kuih raya, shopping, langsiang. Yang tu kita buat. Buat langsir. Lama-lama tuan-tuan, Ramadan balik. Tah dia mai lagi tahun depan. Kita ada ke? Kita dah tak ada. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, tahun ini kita buat yang terbaik. Kita sambut yang terbaik, kita lepaskan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ustaz Ahmad, masa dah tamat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk. Semoga bermanfaat untuk perempuan. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih kepada Jabar dan seluruh ahli dan masjid Ittifaq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.